Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang ikhwan dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dapatlah kita bersama dalam ruangan ini dalam kita nak faham tentang akhlak-akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran dan cara pelaksanaan Nabi SAW. Kita masih lagi bersama dengan akhlak pemimpin dan pengetua, iaitu pengetua dan pemimpin pasti dia mempunyai ilmu atau pasti dia berilmu. Maka di antara akhlak-akhlak ilmu ni yang kita kecek sekarang ni tu, iaitu pada siri yang keempat, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan hamba-Nya supaya hamba dia itu menambahkan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelebihan orang yang berilmu. Kita mai tengok hari ni insya-Allah berkenaan dengan kelebihan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang setengah-setengah setengah-setengah kita tidak memberi harga kepada ilmu, atau tidak faham tentang kelebihan dan kelebihan ilmu dan kelebihan orang berilmu tu. Sebabkan setengah katanya ngaji kerja tak ada pedah gapo. Lah ni orang nak kerja boleh duit. Kalau belajar tak boleh habis duit. Kalau kita kerja selalu. Kita kerja selalu, dak kena ngaji rugi masa. Orang lain duk ngaji 4 tahun, kita duk kerja boleh apa lah situ. Iaitu pendapat dan pandangan kita tidak nak boleh ambil wak kira dengan kata nak mari banding dengan pandangan dan kedudukan orang berilmu di sisi Allah tu dia sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala dia angkatkan orang berilmu tu darajah yang lebih tinggi daripada orang yang biasa. Itulah kita mari tengok dalam apa? Dalam kata Al-Quran Al-Karim, kita dapati Allah Subhanahu wa taala dia kecek, dia sebut, dia akad orang berilmu. Seperti mana satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam suratul Mujadalah ayat ke-11. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, beberapa darajah, beberapa peringkat, beberapa langkah, beberapa tangga dari segi kelebihan. Maka di sini kita dapat arti bahawasanya, setengah ulama seperti Al-Qurtubi dia kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ni. Masalah akadkan orang beriman dan orang berilmu ni beberapa darajat dari segi mana? Dari segi fi thawabi, ay fi thawabi fil akhirah wa fil karamat fid dunya. Masya-Allah. Jadi orang mengaji ni Allah Subhanahu wa taala dia akad di segi mana? Dari segi pahala di dalam dunia. Pahala di dalam akhirat. Pahala tu akad pahala dia tinggi di akhir akhirat, dan wa fil karamati fid dunya, dan kemuliaan dalam dunia. Itulah kita yang perih dengan orang ngaji.
Kita sendiri yang perih dengan ilmu, pengetahuan. Sebab itulah, mereka kata, ya beza selalu dah. Orang ngaji dengan orang tak ada ngaji, ya beza. Nah, sebab itulah, kelas ni penting. Ya, syahadah tu penting juga dalam hidup kita tu. Dalam hidup dunia kita tu, syahadah penting juga. Lulusan gapo lulusan bomo ada syahadah bomo. Lulusan syariah ada syahadah syariah. Syahadah itulah yang kata yang memberi bukti kata dia morning tu. Telah belajar, telah bertukar ilmu, telah mengaji, telah mengkaji, maka dia tu baik satu syahadah, satu aku katanya dia morning. Jadi orang yang habis lulusan sungguh. Walaupun kadang-kadang kita katanya setengah demo tu tak pada dengan syahadah. Buat apa? Dia tu tak ada ngaji mana ni. Boleh krik gitu ya. Duduk dengan apa? Dengan hak tu suka kira lah. Hak tu suka kira. Sebab itulah Abang kata dalam dunia sekarang ni pun ya beza. Tengok hak ada orang ngaji, orang hak ngaji kelas 10 saja. Dengan orang ngaji, Abang kata ngaji piatri. Dia kita ke semak misalnya. Ya tengok habis piatri. Lepas tu habis piatri pula, piatri gapo? Tengok pula kalau dia nak praktum Y tu atau dia nak gapo? Dia nak kemi ke fisik ke, yang hak tu dulu. Lepas tu hak 3 pula, tengok pula. 3 ni ada wood crew tak? Ada pabandi tak? Ada gapo tak? Kalau ada, ya beza pada hak tak ada. Pengen situ lah. Dari dunia kita dapat arti bahawasanya perbezaan cerak nyata. Walaupun kita kata, aku habis kelas 10 aling pada orang habis 3 lagi. Yalah, hak tu panggil kata, panggil kata dunia tak dapat kira mana situ. Lepas tu panggil kata, pentingnya syahadah dalam dunia ni, dia mau ambil kira. Lepas tu dia cerita pada saya, dikata pada saya seorang doktor, dia kata, umat Islam kita ni pasti kena ada, kena ada sepengah demo juga. Baru demo kalah, baru demo asah lah. Dia kata umat Islam kita ni kena ada juga. Sekadar alim dengan tidak ada, tak ada bukti, tak tanda ni, main kata halah dengan demo. Dunia duk kira ke apa? Duk kira doktor. Duk kira poso, duk kira rasa, duk kira satracan. Lepas tu, bawa kata demo bukan orang Islam, tetapi demo mengaji siapa tahu tu orang Islam duk rendah. Dia mau dengar pada orang Islam, dia mau dengar pada orang hak bukit Islam. Sebab apa? Sebab ngaji dia tinggi. Walaupun kita katanya kita orang Islam, kita hebat apa nama, tapi kita wedang dengan dia. Wedang dengan dia. Hak nu doktor Islam. Dia mau kelih. Orang Islam ada kat doktor. Nampak tu? Kita kena main weti apa? Weti dunia, bukan weti kapung. Weti kapung tu hak tu satu weti. Tapi bila kita naik weti dunia ni lain dah. Dia mau wasa gerung. Ini panggil timurnya ke apa? Timurnya. Asyidda'u 'alal kuffar. Mana kata orang kafir kelih pada orang Islam ni? Nampak. Ngaji tinggi weh. Profesor. Ustaz doktor. Mana kata ya Islam ni boleh siapa situ juga. Bukan hak tinggi-tinggi hak besar-besar lah ni oleh ke orang Islam. Tengoklah, cuba tengok. Orang Payaban kau Angkrik, kau Jerman. Mahalai, Kanabadi Mahalai, Atikan Mahalai, oleh ke orang Islam. Cuba Fatih tengok. Fatih tengok. Orang Islam duduk depan oleh ke. Lepas tu ada nampak kelih-kelih hebat. Dia mau tak ada pelakih mana orang Islam. Dulu dia mau nak pelakih orang Islam, katanya orang Islam genuh, orang Islam ngaji tak pandai, orang Islam. Bawa kita mari tengok. Banding. Dengan aku yang sungguh dapat tengok orang Islam kita. Ngaji ramah. Orang Islam kita pergi luar negeri ramah. Tengok di Mesir saja tu apa. Di Sudan saja tu apa. Di Indonesia saja tu apa. Di mana? Demo duk kira timeng demo kena pergi di Hawak lah, kena pergi di Oxford lah, kena pergi di situ-situ lah. Boklet situ demo sanyung demo gapo. Hak tu kacamata demo.
Sebab itulah orang kata kita orang Islam ni kita kena hebat sikit. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang yang dapat ilmu, orang yang beriman dan orang yang berilmu ni beberapa darajah. Sebab itulah, jadi dengan keadaan dunia lah ni, ia perlu kepada peringkat-peringkat dari segi pengajian. Maka umat Islam jangan lepaskan peluang yang tersebut. Bila ramainya orang ngaji Islam, bila kita ramainya orang tinggi-tinggi, orang besar-besar, orang Islam, mana tahu dia pun gerung tak, dia pun takut juga. Apa? Sebab kita sama dengan demo. Dia mau ngaji tinggi, dia mau ngaji suk, kita suk. Tapi suk kita hebat lagi. Apa kita ada nunggu. Sebab itulah saya Fatih tengok dah. Ada seorang tu, mana Ustaz cerita dah katanya, dia tu habis piatu ya, tapi bila dia tu, dia pergi semak di satu mahalai. Banding dengan orang 3 orang lagi semak ikut kali dengan dia. Doktor tiga-tiga tu. Doktor segi mana segi cik Witaya berlaku tiga-tiga. Tapi apa mahalai ni gimmick dia. Pihak gimmick dia iaitu orang habis piatu. Piatu cik Witaya. Sebab dia kemah lagi. Apa? Dia kemah dengan Quran. Dia kemah dengan hadis. Dia kemah dengan pengata dengan ia reti asal kejadian manusia daripada Tuhan manusia. Menyebabkan dia tu pergi mari tu, orang pilih dia. Tinggal 3 orang doktor tu yang bukan beragama. Mana tadi iaitu mahalai itu agama demo lah. Tetapi mengata ya daripada orang Islam kita ni. 6 senda, banyak perkara lagi. Tengoklah daripada perhimpunan persatuan agama-agama, badan agama-agama dalam negeri Thai kita ni. Daripada negeri kita ni, dia ketua. Bukan orang Islam. Orang Islam dia ada ketua kepada agama-agama yang ada dalam tempat kita. Dia mau tak lagi. Apa? Dia mau tahu kata dia morning tu. Dia tu kena mengata tahu usul asal kejadian manusia. Dan nak bawa manusia pada mana. Sebab kita tu orang beriman tu hakah lah dah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekadar ada iman tak ada ilmu tak lagi. Kena ada iman lepas tu ada ilmu. Kena ada iman lepas tu ada ilmu. Maka ia naik lagi sekali. Betul lah kata Allah Subhanahu Wa Taala dia angkat orang yang apa? Orang yang beriman dan berilmu. Beberapa darajat. Al-Qurtubi katanya darajat 3 apa tu? Darajat thawabun fil akhirah, iaitu as-thawabu fil akhirah. Pahala di akhirat tu beza dah. Dan al-karamatu fid dunya, kemuliaan. Kemuliaan karamah ni kemuliaan. Walaupun kita kata keramat daripada keramat tu. Keramat ni karamah ya. Bukan gapo. Orang ni keramat weh. Bukan keramat boleh buat gapo, boleh buat menjadikan gotu goning, boleh buat dah bi orang tu ber atau dia sendiri boleh tu ber. Bukan keramat lagu tu. Keramat dalam bahasa Arab ni gapo? Karamah. Tu hawi kemuliaan pada dia. Di antara karamah gapo karamah? Seperti orang mati syahid. Tubuh badan dia tu tidak hancur. Tengok di Syria lah ni. KJA KJA apa tu? KJA Bashar. Dia satu kawasan di nama dia Idlib. Idlib ni orang Islam ramai, orang sunnah ramai. Lepas tu dia mau klik mari duduk dalam umur dia semula. Daripada dia mau hijrah lagi dulu dia mau hidup semula. Mari hantar tahuknya tahuknya tu menyebabkan orang mati, orang lari, orang rumah runtuh atau orang menyebabkan upayuk. Bawa orang upayuk, orang mati ke apa, orang lari. Tinggal kampung tu, tinggal kawasan tu kosong. Fok dia mari tak cukup lagi. Mari gali kubur pula. Gali kubur orang mati dah ni. Atau tak berih tu gali buat apa kuburnya. Lepas tu menyebabkan fok dia tengok sedih. Sedih kena.
Bo gali kubur mayat nak basuh-basuh. Mayat bila tahulah. Basuh-basuh tak ada hancur lagi. Nah, setengah-setengah mayat tu darah duk basuh-basuh lagi. Fok dia sedih. Kau mana tak ada hancur tubuh dia mana. Maka yang mek buku apa? Yang mek dia nak bakar, dia nak gapo. Mengata siasah nafsul kubur. Siasah dia tu hamak orang hidup, gali orang apa? Orang mati. Gali waktu tubik orang mati. Tak sewi hidup sore habuk situ. La ilaha illallah. Ini antara karamah-karamah. Dah, karamah dia tu karamah-karamah. Dah, keramat-keramat bahasa kita ni keramat. Dah, karamah-karamah ni pengen kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham. Karamah-karamah keramat kita main jin tu bukan keramat lagu tu. Orang mana ada keramat sikit apa kerih tu be. Hak tu jin. Dia mana ada keramat sikit tak apa. Dia boleh ngaib. Hak tu jin. Dah, dia guna jin ke bukan keramat-keramat. Dia kena beza sikit. Kita ni tak faham lagi. Cara fubak. Ni ikhtiar. Tak tahu ikhtiar hak kena ke tak kena. Asal ikhtiar tak kena. Di sana ada ikhtiar syar'iyah, ada ikhtiar muharramah. Ikhtiar dengan cara sebab, dengan cara haram, dengan cara disuruh, maka itu digalakkan. Kita baca ruqyah, kita fubat, kita makan ubat, kita pergi hospital, yang diharuskan. Ada pun pergi cari bawah hatu, bawah nengok, duk pergi main, sihir duk pergi main. Benda najis apa tu panggil ikhtiar juga, ikhtiar cara haram. Yang Tuhan tak izin, yang Nabi tak ada apa, tak ada jamin situ. Tak ada beri anuyat suruh buat. Maka di sini kita dapat bahawasanya Allah SWT yarfa'ul mu'min ala man laysa bimu'min. Tuhan angkat orang mukmin di atas orang yang bukan beriman, wal alimu ala man laysa bi'alimin. Dan Tuhan angkat orang berilmu di atas orang yang tidak berilmu. Dia kata ni iaitu Al-Qurtubi dalam kitab tafsir dia. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bagi Al-Qurtubi. Ya. Maka faman jama'a bainal imani wal ilm rafa'ahu Allah Ta'ala bi imanihi darajatin thumma rafa'ahu bi ilmihi darajat. Ini berkatanya Asy-Syaukani dalam kitab dia Tafsir Fathul Qadir. Dia kata faman jama'a bainal iman, siapa himpun di antara iman wal ilmi dan ilmu pengetahuan, rafa'ahu Allah. Allah Ta'ala angkat dia. Bi imanihi darajat, dengan sebab iman dia tu beberapa peringkat. Wa thumma rafa'ahu bi ilmihi darajat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkatkan dia dengan ilmu dia tu beberapa darajat. Orang beriman ni, ya, terangkatlah daripada orang yang tidak beriman. Beberapa darajat dah. Lepas tu ada ilmu pula. Tambah tinggi lagi. Lepas tu lah kita tengok beza. Beza di antara apa? Di antara orang beriman dengan orang tak ada iman. Lepas tu, dari mana ada iman tu akak dia. Lepas tu kalau dia tu berilmu pula, tu akak pula lagi dia. Kadang-kadang sama-sama berilmu. Sama-sama doktor. Sama-sama profesor. Sama-sama ngaji tinggi. Tetapi dari mana orang beriman lagi? Tinggi lagi dia tu. Nampak tu? Betul lah mengata diangkatkan ilmu dengan apa? Dengan samanya adanya iman beberapa darajat. Betul lah orang tu duduk mulia. Tengok orang Tunisia, orang Mesir, orang apa? Orang Libya, orang Iraq, orang Suria hok lari pada negeri mereka itu pergi besar, dia di besar di England, di Perancis, di apa ya di artikan badi ya di kanak badi ya di huwana tu huwana ni. Nampak tu mengata dengan sebab dia tu beriman. Nampak tu dan berilmu. Dia mau tok, dia mau harap pada dia. Hak lasut ni sedadu asal dia tu daripada Pakistan, tapi dia boleh sancat Amerika. Tapi dia tu dilantik jadi apa? Dilantik jadi huwana. Gapo kita nak ayat. Gapo dia panggil tamneh hak dadu gapo panggil? Panggil tu ketua dadu di satu wilayah, satu cangwat di Amerika. Orang latih dia. Sebab dia tu pai kata tengok dia tu masya-Allah janguk panjang. Tapi orang latih dia, orang harap ke dia, orang gapo ke dia.
Ni sebab apa? Sebab dia tu berimeh. Masya Allah. Nah, lepas tu dia ada ilmu hadadu apa tu akak pula lagi. Nah, jadi pengetua. Pengetua di atas apa? Di atas sangkum, di atas dadu-dadu yang lain pula. Lain pula tu ada belaka lah. Kristian lah. Adalah beragama, berbagai agama-agama. Nah, mana tu? Dia mau harap, dia mau apa? Pi akak tu akak situ, saudara dikasihi. Di antaranya juga kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas orang awam, orang biasa, orang orang biasa, orang awam ni mewajibkan mereka itu tanya orang berilmu. Bila tak erti, tanya orang berilmu. Nampak tu? Bila tak faham, tanya orang berilmu. Yang hidup agama-agama sore. Nampak tu? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dalam suratul Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adalah kamu tanya para ahli zikri, para ilmu, para ilmuwan. In kuntum la ta'lamun. Sekiranya kamu tidak mengetahui hukum hakam, syariat, Tuhan ni, tanya orang itu. Nampak tu? Maka ahlu zikri di sini hum ahlul ilmi. Ialah orang yang berilmu. Bima unzila 'alal anbiya. Orang yang berilmu yang tahu apa yang diturun ke atas anbiya. Itulah nabi-nabi, dia kata, nabi-nabi itu tidak meninggalkan saka, tidak tinggal saka duit. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilma. Sungguhnya para anbiya tidak meninggalkan saka apa? Saka harta dan dirham dan dinar, tak tinggal. Tapi tinggal apa? Innama warrathul ilma. Sungguhnya mereka itu tinggalkan apa? Tinggalkan ilmu pengetahuan. Maka orang berilmu itulah dia ambil ilmu para anbiya. Mari duk mengajar hak Nabi, mari duk royak hadis Nabi, mari duk sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita daripada isi Al-Quran. Itulah mengata kamu wahai manusia, Allah Taala mewajibkan kata kamu bagi orang yang tidak tahu hendaklah kamu tanyakan orang yang tahu. Baiklah pada urusan agama dan baiklah pada urusan dunia. Pada urusan dunia apa kita kena tanya? Setengah nak cara nak teri besi, nak kita kena tanya orang nak teri. Nak buat api nak apa, tanya orang nak api. Nak buat rumah tanya nak rumah. Nak beki tujeng beki elektrik, tanya nak elektrik. Nak motor nak apa, tanya lah orang nan ni hak bijak-bijak, hak pandai-pandai, hak wesa-wesa. Nak turun ke laut, tanyalah. Orang pandai turun ke laut. Cara nak capak. Nak capak. Pukak. Nak tahap go tu, tahap go ni. Nak buat macam mana, nak tehega ni. Tanya. Itulah pengata, kita disuruh tanya. Tanya ke apa? Tanya orang yang tahu. Tama-tama hak agama ni yang ingin buat tinggal. Bogolan kita tak pandai tanya. Nak buat tepung sikit, nak buat kek, nak buat sali, nak buat apa, tanya. Sungguh tanya. Nak sedap ni, nak molek ni, nak comel ni, nak orang setuju, nak orang tahu kena. Nak jual ya kita tak apa, li tak halah li. Tapi kenapa hak ilmu pengetahuan ni buat gamak-gamak? Buat lepas-lepas. Tanya orang bukan ahli dia. Sebab itulah kita pasti tanya orang yang mahir, pakar dalam bidang tertentu. Agama tanya orang beragama. Tanyalah orang alim dalam agama, orang ngaji, orang gapo. Ya saudara dikasihi. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau kita serah pada ar-rasul, kita klik kepada Nabi SAW bila kita ada panha. Wa ila ulil amri minhum,
dan orang yang selepas Nabi SAW, iaitu para ulama. Nah, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nanti kita akan dapat tahu apa isi kandungan syarak kita tu. Apakah hukum hakam syarak yang mereka itu tahu. Betullah kita kena tanya orang tahu. Ni nak kata tu ada akak orang yang tahu ni. Lebih daripada orang yang tidak tahu. Begitu juga kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata royak kepada umat dia, tanyalah umat dia. Nah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, adakah sama? Nah, adakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Sama tak? Tanya, adakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Sama tak? Tanya di sini bagaimana tanya ke apa? Ingkari. Tanya nak mengingkarkan. Makna dia nafiyun, makna tak sama. Tak sama. Walau bagaimana tak sama. Orang tahu dengan orang tak tahu, tak sama cerak dah. Kecek bahasa kita. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sungguhnya orang yang dapat peringatan ialah orang yang mempunyai akal fikir. Atau mempunyai hati yang berfikir. Betullah kita dapati istifham di sini tu istifham apa? Istifham ingkari. Istifham tanya di sini, tanya nak ingkar. Katanya cerak dah tak sama. Ai la yastawun. Nah, dan nafyul musawah makna kata tak ada nak banding, nak buat ukur tak boleh. Orang ngaji dengan orang tidak ngaji. Memberi jawab apa katanya? Tafdilul ladina ya'lamuna 'ala alladhina la ya'lamun. Ni nak kata lebihnya orang ngaji, orang tahu, orang berilmu di atas orang yang tidak berilmu. Nampak tu? Wal makna, dengan makna kata, seperti dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Tafsir Tahrir dan At-Tanwir, dia kata apa? Wal makna, dan makna dia, la yastawi alladhina lahum ilmun. Tidak sama orang yang ada ilmu. Nampak tu? Tak sama orang yang ada ilmu. Fahum yudrikuna haqa'iqal asya'. Kerana mereka itu tahu hakikat beberapa perkara tu, beberapa urusan tahu Tuhan ni. Dan apa yang wajib ke atas mereka. Nampak tu? Dan amalan mereka tu ilmu mereka. Dan bagi tu orang berilmu, ya waktu dia tahu. Sebenarnya dia tahu kata, boleh kita kata sabun ni boleh menyucikan baju apa? Dia tahu kata roya hijau ni, kena sambung dengan roya hijau kalau mai api. Kalau roya kuning kena sambung dengan roya kuning. Kalau biru, roya biru. Kalau merah kena roya merah. Sambunglah. Kalau dak, cok bakar atau api tak mari. Ayo jalan dengan dia tahu. Begitu juga. Ini hare. Rebo hare weh, pas nak wilabo nego. Zina hare weh, lepas tu nak boleh. Boleh kata itu boleh kita nak berkasih sayang nikah. Nampak tu? Mana tak ia tahu cara-cara. Beza dengan siapa? Ma'alladhina la ya'lamun. Beza dengan orang yang tidak mengaji, yang tidak mengetahui. Fala yadrikuna al-asya' ala ma hiya alaih. Kerana orang yang tidak berilmu tidak tahu perkara atau tidak tahu perkara yang dia buat tu. Nak macam mana? Nak buat macam mana? Gamuk-gamuk. Nampak tu? Bal takhtalitu alaihimul haqa'iq. Bahkan, bercampur. Takhtalit. Mengata, pening. Tak tahu nak buat baik no. Jadi semabur habis. Nampak tu? Wa tajri a'malahum ala ghairi nizam, ala ghairi intizam. Dan walaika amalan dia ikut say.
Tidak menjadi teratur, tidak menjadi apa. Sebab apa? Sebab dia tak ada itu. Tak ada apa, tak ada tahu. Saudara dikasihi. Nampak tu? Maka di sini kita dapati bahawasanya Allah SWT duk sebut berkenaan dengan apa? Kelebihan orang berilmu di atas orang yang tidak ilmu beberapa darajah. Lagi pula kita dapati bahawasanya Allah SWT menunjuk pada kita bahawasanya tak sama orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu ni. Seperti mana Allah SWT firman dalam surah Ar-Ra'd di ayat 19. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Adakah sama orang yang mengetahui bahwasanya diturunkan ke atas kamu tu, wahai Muhammad, daripada Tuhan kamu ialah kebenaran. Kaman huwa a'ma, sama dengan orang buta. Di sini tu ulama katanya Tuhan banding orang yang berilmu, orang celak. Orang yang tidak berilmu tu, orang buta. Jadi manusia ada dua orang. Jenis manusia ni dua orang. Orang yang berilmu, walaysa fil bashari illa alimun au a'ma. Seperti mana Ibn Al-Qayyim dia sebut dalam kitab dia Miftahu Darus Sa'adah, dia kata orang ni manusia ni, anak Adam ni dalam dunia ni dua orang ya. Orang yang alim, orang berilmu. Yang kedua, orang a'ma, orang yang buta. Allahu Akbar. Jadi kalau tak ada ngaji, buta. Kalau tidak ada ilmu, buta. Ayat dia, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Nampak tu? Dan di sini pun mana kata? Dia beri perbezaan. Manusia ada dua. Ada orang yang mengetahui, yang kedua orang yang buta. Waqad wasafa Allah subhanahu wa ta'ala ahlul jahli biannahum summun bukmun umyun fi ghairi mawdi'ihi fi kitabih. Seperti mana berkatanya Ibn Qayyim dalam kitab dia Miftahus Sa'adah. Maka di sini Allah SWT telah mensifatkan ahli yang jahil, orang yang tidak berilmu, bahawa mereka itu summun, bersifat dengan bisu. Summun, apa summun? Tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Tuli, bisu, buta. Fi ghairi mawdi'in min kitabih. Pada beberapa ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita kena ngaji. Kalau dengan kita tak ada ngaji, kita duk lak kesuk. Bila kita tak ada ngaji, kita duk patak su. Bila kita tak ngaji, tak ada dengan dunia, tak ada dengan agama, tak ada dengan dunia, tak ada dengan akhirat, tak ada berlaku. Apa sebab kita tak ada ngaji? Tak ada lah ni orang ngaji belakor. Lah ni orang ngaji belakor. Jadi nak tanya atas kita ni, kita dua orang ni. Kita orang yang berilmu ke kita orang buta. Kalau kita orang kata kita ni buta ni, kita murih lah dah. Maka kita takut atas nak mata kita buta. Mata buta, mata tak nampak. Kita takut. Tak say. Setara ibu masuk sekor pun tak boleh. Ibu masuk dalam mata ni, Allah cari orang lu dah cuai lah, buai lah. Masuk pasir dalam mata ni, Allah tanya nak tubik ni. Pas gelebek nak tubik. Nak apa tu? Sayang ke mata kita. Takut kita buta. Apatah lagi kalau kita ni, Tuhan kata kalau kita ni tak berilmu, kita buta. Mu nak mana? Mu berilmu ke nak buta? Kita tak say buta lah, kita nak berilmu. Hang ngaji. Betul ngaji banyak lah ni. Tidak salah. Kalau ada orang ngajar di mana, ngaji. Betul lah Ustaz.
Dah, sanap sanu. Siapa pandai mengajar, mengajar. Siapa ngaji, ngaji. Jangan kita lagi sekat. Seperti mana ada orang sekat. Oh, ramai lah ni. Dah. Orang ni adik babo. Ramai lah ni orang ni adik ustaz. Ramai lagi orang ni adik penceramah. Weh. Dah. Kan kita nak jadi ramai orang ngisak. Orang ngisak ramai tak apa. Nampak tu? Orang duk minum daftar banyak-banyak ramai-ramai tak ada apa. Bawa ada orang ngajar ramai mengepek. Jangan puas dah, jangan puas. Setengah kita ni puas. Bawa ada sejik tu mengajar. Oh, mengajar semua sejik ni. Kau apa tahu? Nah, mengajar semua. Nah, ustaz ni. Mengajar semua babo ni. Mengajar semua cikgu ni. Mengajar semua. Dah, ada orang ceramah semua sejik ni. Jangan. Sebab tu, nah kita dapati perkara lain kalau banyak harga murah. Malaikat ilmu ya. Setengah emas ke? Emas kalau banyak dalam dunia ni. Nah, banyak doa, harga kau turun. Minyak lagu tu kat minyak. Minyak banyak doa dalam dunia ni. Pak Thai ni paling banyak doa dalam dunia ni. Boleh minyak banyak doa, murah ya minyak. Betul kita kata, rena ustaz. Ini misal ya, rena ustaz. Minyak di negeri kita ni 20, 19. Bawa atau di negeri Arab, masa kita duduk negeri Arab dulu. Nah, penuh kereta 20 kau. Penuh kereta 20 kau. Misalnya. Nah. Mana tak satu lik dia tu apa kupai, apa minyak yang banyak, minyak yang murah. Nah, 5 riyal minyak tu bukan dia dekat nak penuh. Mana tak sibak tu dekat nak penuh kereta bukan mutu. Murah minyak pak yo. Betul tak Ustaz kata? Di mana perkara selain pada ilmu kalau banyak murah. Emas kalau banyak murah. Beras kalau banyak murah. Ada mahal pak sikit tu ya. Gapo lagi kalau sebanyak murah. Semua perkara kalau banyak murah berlaku. Dia ni murah tahun ni banyak. Nak atas Cina tak boleh. Dulu Cina duk beli. Nah, dulu Cina duk beli. Cina duk patutlah ni Cina duk adik panah buku. Orang tak ada tubik. Kapung tak ada tubik, rumah ada tubik po, kedai-kedai apa senyap ke apa ni. Bagai dia nak tubik tak boleh lah. Lepas tu kau duk tamung, dia banyak murah. Lelang pula sepengah moktel ke. Moktel bila banyak. Lelang demo. Nah, setengah saudara kita katanya, oh ustaz, moktel lah ni duk tinggal lurus saja dusun kebun bukit. Tu buat apa? Sekilo dah. Puluh kilo 5 kau. Lepas tu pergi jual pula. Apa nak boleh? Susuk lelang. Susuk pakai ambil bagi-bagilah siapa nak ambil gilah. Dia banyak murah. Tapi so je ilmu dak. Ilmu bila banyak. Nah. Maju. Ilmu bila banyak. Cerah kampung tu. Cuba tengok. Saya Fatih tengok dah. Kampung mana yang ngaji banyak? Tak kira ngaji saman, ngaji agama, pergi luar negeri. Bolehlah kita tu contohnya. Nah, kapung bukan Ustaz Akid kapung tak nak sebut kapung. Dah nak sebut atau dia ngaji ya lain. Tengok kita katanya kapung kok sah naga. Kok dalam kedai ngaji ramai. Kapung yang maju. Nah, maju apa sebab nah, orang ngaji ramai. Dalam jalan, boleh dalam kedai. Apa orang ngaji ramai? Orang ngaji ramai kurang kau lain. Nampak tu dah turning. Dia ngaji ramai kurang kau lain. Majulah sikit. Dia mau nuncuk go tu cuk kasit, dia mau nuncuk dia cup go tu cup go ni cup ni mari patana ke apa. Tapi kalau kapung jahil tu tak tahu gapo kalau semua hatu. Nah, takut ke bayi, takut ke. Nah, bang kata tak ada ngaji. Kapung tu darat. Kapung tu ada kapung Cunabut hok lalang, hok teruk kali. Tak ada maju, tak ada gapo. Ni mana kata je beza lu dah. Buat apa negeri tu maju? Orang ngaji ramai. Bila ngaji ramai tak kira ngaji dari segi perniagaan, dari segi ngaji apa. Yang ngaji ramai. Negeri yang ngaji ramai, nah, abang kata maju dia tu. Negeri yang beli orang, seperti mana? Orang tani kita. Orang tanah kita bijak-bijak.
Orang Islam kita bijak-bijak tapi dia beli demo. Dia beli demo. Tengok ni. Tengok saya pergi di Malaysia. Tengok banyak orang tani kita ya di dekan lah, ya di atikan, ya di kanak badi, ya di gotu, ya di besar. Ya beli orang. Baik dia apa dia maju. Kita jual orang. Nah, tak ada mana tak orang ngaji tak ada uwi. Nah, orang ngaji tempat kita ni orang perih sekali. Benar, belah kelih. Tak kira lah. Ngaji agama pun. Nah, ngaji agama sekali hak belah. Belah bukan dia tak molek. Orang kelih pada dia tu nampak perih. Nah, bon ngaji agama ni belah. Nah, gaji sikit. Demo tak ada hakikat tu. Nah, gaji 78,000 buat nak ngaji agama belahnya. Buat apa demo mai hakikat kepada orang berilmu. Nampak tu? Nampak tu. Bagi tak ni syarat. Bila kita kena negeri lain, gaji hak mahal sekali guru. Baik di negeri mana? Di negeri Saudi sendiri. Di negeri mana? Di negeri Emirates sendiri. Negeri Qatar di Kuwait sendiri. Asal jauh lah mari di Singapura. Gaji hak mahal sekali. Gaji guru Singapura. Apa? Ya tahu. Apa? Bomo, ya bukan ngajar orang, bomo fubat orang tu. Ya patut pihak ajar bomo. Guru. Sedadu. Ya bukan ngajar orang, sedadu dia jaga keamanan ni. Jaga rakyat, jaga rakyat, jaga ni, piang ajar dia. Guru. Nampak tu? Sampai tu setengah-setengah negeri kata, Reno tak naik gaji. Bomo, Reno tak naik gaji. Dadu, Reno tak naik gaji. Itu dan ini. Apa gaji guru mahalnya? Dia kata, guru lah yang hajarmu yang di bomo. Guru lah yang hajarmu yang di dadu. Guru lah yang hajarmu yang di gotu yang di goni. Lepas tu, nak mau gaji mahal. Guru. Nampak tu? Ni mana kata? Negeri mana yang beli orang bijak-bijak sepengah lah ni. Sepengah Angkrik. Sepengah Jerman. Sepengah Perancis, Itali, Spain. Ya beli orang. Bo nampak yang ni bijak orang, ya beli. Ya beli orang. Buat apa? Ya nak patah negeri dia. Begitu juga. Saya pergi jalan di satu negeri Arab. Dia beli orang Mesir. Dia beli syekh, beli doktor-doktor daripada Mesir. Beli makna kata, ya rap, ya di guru di gapo. Paling enggak. Jamiah Syarikah sendiri. Bukan orang Emirat yang dimuda dia. Orang Egypt. Orang Mesir. Jadi dekan dia. Mana tahu? Dia beli orang. Berapa gaji dia ustaz? Allah, saya pergi di kota tengok. Demo tu. Gaji dia berapa? Gaji dia 30,000. 30,000. Berapa duit ya? Dirham ke dinar? Ria kota ni. 30,000. Rial. Mana kata 300,000 gaji dia. 300,000. Maha pada apa? Maha pada sosok rumah kita lagi. Apa demo ni duk buat Demo ni duk patana, demo ni duk balik. Sama-sama duk balik otok-otok. Yang bijak yang gapo. Betul orang kata, ilmu ni, orang berilmu ni tinggi, ia tak sama. Tetapi beberapa negeri saja yang tak tahu hakikat, yang tak ada hakikat kepada orang berilmu. Tak ada hakikat. Di antaranya tempat kita belahnya, kalau orang ngaji dia belah. Jadi duk bawah, tangi bawah, kodok nuk turut orang kaya, turut orang apa? Orang apa? Orang susah duk belahnya, kalau ngaji belah. Jadi belah kalau saya ngaji agama ni jadi belah. Pertama-tama kalau hafiz Quran pula dia belah kat kita. Mengata sangkum kena pahas sikit. Kita kena hakikat. Libya saudara dikasih. Masa Muammar al-Qaddafi dulu tu. Siapa yang ingat 13 juzuk, siapa yang ingat Quran sebuah, dia ada gaji 1,000 gapo. Mata bukan 1,000 kok, 10,000 kok lah kalau kaum kita ni. Gaji daripada KJA. Kepada orang hafal Quran. Ni mana kata dia tahu. Demo ni lah yang dijaga dia jaga Al-Quran, dia jaga kalamullah. Dan selalu dia tewah Quran.
Tengok negeri mana yang maju. Nah, boleh ke ada tawah Quran semua. Apa? Ya hakikat kepada orang apa? Nampak tu? Yang ni kita menyebabkan ilmu yang ada pada kita, ilmu pada anak kita tadi perih. Buang ngajak agama ni perih. Dan sebenarnya tak ada boleh guna apa ngajak agama ni. Lepas tu, jadi kita tengok kepada orang ngajak agama tadi, tu baik-baik lahan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang nak pergi meripia, nak pergi tupia. Kadang-kadang orang ngajak agama sendiri pun dah kena baik kat diri dia tu. Jangan nampak genuh sangat. Jangan nampak ni halah kat orang. Halah kena, tak apalah, ikutlah demo nak buat pasal nak win. Jamu nasi tak ada apa dah. Demo sekolah tu ya. Orang kata lagu tu bang kata tidak ada hebat tu. Kita nak macam mana nak jadi super imam-imam zaman dulu. Dah tengok Imam Syafi'i, tengoklah Imam Ahmad, tengoklah Imam Abu Hanifah, tengoklah imam-imam hebat dulu. Al-Izz bin Abdul Salam tu dinamakan Sultanul Ulama. Hebat-hebat mereka. Kenapa? Dia ulama dulu hebat-hebat. Kenapa learning jadi pereh-pereh? Ditukar dengan thumbnail sikit, ditukar dengan duit sikit, tukar dengan apa sikit mula. Boleh belaka, ikutlah belahnya. Kenapa? Para hufaz, para hafiz-hafiz Quran di negeri lain disanjung, tapi di tempat kita ni jadi apa jadi? Kelih demo tu kelih sangkum lah, sangkum kelih pada orang ngapa Quran. Fak ni nak makan apa? Fak ni nak bini nak cari nak makan apa? Aku saya bernikah dengan anakku apa? Nak makan apa? Kalau ada tahu ni, tak pandai nebah, tak pandai motong, tak pandai nego, tak pandai buat gapo, pandai mengapa so. Kalau ada tahu tu kita kena berkira. Itulah kita mengadakan beberapa rancangan. Kita tengok di Indonesia dia buat gapo. Di Indonesia ni dia buat gapo. Dia kecek, dia para hufaz tu ada pandai je. Mana ustaz ayat sok mudah kata tempat tahfiz di Indonesia ni bukan sekolah tahfiz je dak. Dia ada satu kemahiran. Kena tiap-tiap orang tu kena masuk syumrum. Muhafiz ya, masuk hafiz ya, hak ni hak besar. Lepas tu mu kena masuk syumrum. Syumrum ke apa? Syumrum teri. Teri besi. Syumrum buat panaya tangi, syumrum furniture, syumrum beki kereta, syumrum beki elektrik. Syumrum beki tu, syumrum nane, syumrum apa. Kena masuk syumrum. Muncul mari 13 Juz mu pandai nane. Mu pandai sudah. Sulak go ni. Mu pandai hangu ni. Lepas tu dah kita ziarah apa? Dia buat sungguh. Lepas tu sekolah bagi 2 dah. Sekolah tu modal. Lepas tu boleh hasib-hasib. Lepas dah turun modal, misalnya bekah ni bunga ni boleh jual apa? Boleh jual 1 kop. Budak boleh hasib. Nampak tu? Lepas tu sekolah boleh hasib. Budak ni buat 100, boleh buat apa? Buat 20 teh bekah bunga. Sehari-sehari boleh 1000 misalnya. Setengah sehari 500. Sehari boleh 500. Boleh you duk sulak, you duk buat, you duk ketai, you duk teri. Dah boleh teri bismillahirrahmanirrahim. Dah teri. Alif lam mim zalikal kitab. Duk tangi, duk teri, duk gapo tapi duk murajaah. Demo ni boleh duk gali nak tanya syukun, tanya gapo. Hak ni tengok dengan mata sendiri lah. You duk tanya syukun. Tanah you luah. Mung cara apa? Cara setengah rai dah. Mu tandai gapo-gapo. Ada benih lako, ada cok, ada gapo, air pemudah gapo, mu tandai. Sehingga muncul 4 tahun mengapa Quran 4 tahun tu buah besar dah. Dakang buah 5 boleh jual. Kalau 5 boleh jual gapo bagi 2. Kalau jual boleh 10 tan atau 1 tan. Boleh berapa ribu? Boleh. Kalau kecek dengan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia ni boleh 1 juta. 1 juta rupiah. Okey, bagi 500 orang. Budak pun boleh duit. Mengapa ingat lagi? Memang kata je hajar. Pandai-pandai ia kata. Betul memang kata. Betullah kita tak boleh
orang dia kelih pada orang hafiz hebat. Mak pak ni, kalau anak dia hafiz hebat. Negeri dia, ampa dia, cangwak dia, bawa tahu orang hafiz ni, boleh johor, boleh tun pergi ngaji di mana-mana, naik 5 star dah. Anak sianu bin sianu, kerana dia hafal Quran dan boleh modal ngaji di Ummul Qura, ngaji di Mekah, ngaji di Madinah, ngaji di Mesir, ngaji di Pau, hebat for dia. Di Filipina, saudara dikasih. Di Filipina tu mak pak Kristian, tapi dia sanggup hantar anak dia masuk Islam, ngaji. Dalam hafiz dia ke apa, boleh ngaji Madinah. Boleh ngaji Mekah. Apa? Hebat dia. Tapi tempat kita ni kita kena tukar upor, tukar gambar. Yang ni buat hafiz nampak belah, nampak tak ada dengan orang, nampak tak ada pandang mikir sendiri, nanti orang muat kereta gigi, itu bukan. Kita kena tukar. Tukar biar di. Nak macam mana? Seorang hafiz pun dengan Abu Bakar. Macam mana seorang hafiz seperti Umar? Nak seorang hafiz seperti Uthman? Nak seorang hafiz seperti Ali? Pandai belakang, reti belakang, tahu belakang. Ingat Quran ratik. Reti isi Quran. Yang ni pandai hafiz. Tak pandai gapur dalam Quran. Gapur kata tahu tak? Jadi kalau setara tu jadi bawa sini lah. Pandai mengapa saja. Panggil tak siapa tuju ke situ. Saudara dikasih. Mana tu? Di sini Tuhan nak banding antara kalau mu tidak berilmu, mu buta. Mu nak mana? Syurgalah. Walaisal basharu fil bashari illa alimun au a'ma. Seperti mana berkatanya Ibn Qayyim. Tidak ada di kalangan manusia ni, malaikat ada dua ya. Orang tahu dan orang buta. Kalau kita tak tahu, tak saya belajar, maka kita sanggup jadi buta. Na'udzubillah min dzalik. Lagi pula kita dapati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dia sebut kepada kita bahawasanya orang yang sangat mikir, orang yang pandai mikir, pandai kaji, pandai kira, ialah orang yang berilmu. Bila Tuhan sebutkan contoh, koyakkan perbandingan, angkatkan beberapa misal, contoh, ikutlah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum wa mathalul ladzina kafaru wa mathalul ladzina mathalul seumpama apa misal-misal yang ada dalam Quran tu. Kalau kita tidak berilmu, kita dengar saja ya. Seperti kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath wa in tatrukhu yalhath. Seumpama anjing. Saya kata seumpama anjing. Nampak tu? Kita apa? Kita suruh dia lari, dia gapo pun. Kita suruh dia lari, kita suruh dia buat kerja berat-berat, dia berjelai lidah. Jelai lidah, letih. Wa in tatruku, bila kita tak suruh gapo, dia jelai. Letih sama anjing kan? Jelai lidah sama, jelai tengok anjing, dia duduk sorang dia, kita saja. Dia duduk diri sorang dia, keduk atas apa? Duduk atas mata duduk halau kaki dia, duduk nyengeng ke duduk sana. Lidah dia jelai sama, jelai tu semua letih. Kalau kita hamak dia gapo dia letih tu, lainlah. Ya hamak gapo nama tu jelai lidah dia tu letih tak apalah. Tapi dia saja letih juga. Gapo lagu tu Kalau kita tidak berilmu, tak tahu tu. Gapo tu raya. Nampak tu? Kita kena klik pada awal ayat ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كفروا أو كذبوا mana kata contoh lagu tu kalau kita tidak mengaji, tidak gapo, tak tahu gapo tu lagu tu. Nampak tu? Seumpama orang yang semua pada Allah. Seumpama orang yang semua berhala selain pada Allah. Seperti lalak mari duk apa?
Mari duk ingat atas hidung mereka itu. Oh, apa kita nak faham? Seumpama dunia. Mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Seumpama kehidupan dunia seperti air yang turun daripada langit. Tak faham. Apa? Kena ngaji. Betul Tuhan kata, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan itu adalah contoh-contoh tuayang-tuayang. Nampak tu? Nadribuha linnas. Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan kepada manusia. Tu ada ayat Hamisah tu seumpama samaran perbandingan manusia ke apa nama tu. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Orang yang paling faham. Paling faham apa yang Tuhan sebut tu tidak lain tidak bukan ialah orang yang tahu. Mana tahu orang yang tidak tahu, tak tahu. Mana tahu orang yang tidak tahu, dia nak royak tak boleh, dia nak ti kuamai tak boleh. Ai la yafhamu maghzaha illa alladhina kamulat uqulahum aw uquluhum fakanu ulama'a ghaira sufaha'il ahlam. Nah ini dari Tahrir dan At-Tanwir dia kata tidak faham makna. Tidak faham kuamai. Hak Tuhan sebut tadi tu. Tuhan buat perbandingan. Tuhan yuk tuayang. Tang-tang dalam Quran tu tidak faham. Tidak fahamnya malaikat siapa? Malaikat orang al-alimun. Orang yang berilmu. Mana tahu? Orang yang tidak berilmu. Orang yang sufahat. Orang yang sufahat ni kasar sikit lah. Bodoh. Orang bodoh. Jadi kalau tak cidik bodoh. La ilaha illallah. Di situ. Nampak tu? Mana tu? Wal ma'na anna al-amthal allati yadribuha Allah Ta'ala li'ibadihi liyadullahum ala sihhati ma akhbara bih anna al-muntafi'ina biha hum ahlul ilmi. Fil Qur'ani bid'atun wa arba'una mathala. Mana apa sini? Jadi Tuhan royak kata orang yang boleh manfaat, orang yang boleh ambil pakai kerja, orang yang boleh ambil pengajaran, orang yang boleh ambil buat rian daripada hak Tuhan yuk tuayang. Nampak semua tu tidak lain tidak bukan illa ahlul ilmi. Malaikat orang berilmu saja tahu. Dan dalam Quran ni hampir-hampir 40 contoh. Mathalul ladhina wa mathalul ladhina. Nampak tu? Mathalul ladhina yad'una min dunillah. Misalnya. Apa lagi? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamathali. Semua tu panggil tu. Tuhan akak contoh kepada apa? Kepada kita. Untuk apa? Untuk dah kita faham situ. Maka setengah-setengah salafus salih, bila dia sampai pada ayat ni, dia tiak dah. Bila dia baca pada ayat-ayat, gapo tu hadok nak ni? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Tak faham. Tiak dia. Apa aku tak faham? Lah ni senang lah ni. Bawa tak faham, balik kitab. Bawa tak faham, Google. Cari dalam internet. Dulu ni payah. Bawa tak faham ni kena cari Tok Guru. Lah Tok Guru bukan duduk dekat tu. 1 kilo. Jalan kaki dulu. Tok Guru duduk mana? Duduk Mekah. Kawai duduk Iraq. Misalnya. Dulu susah. Tiap. Wa kana salafus salih idza marra bimathalin la ya'rifuhu yabki. Setengah-setengah salafus salih bila lalu, bila baca satu contoh yang Tuhan akak contoh dalam Quran ni, dia tak faham. Dia tiap. Lepas tu dia kata apa? Lastu minal alimin. Aku bukan daripada orang yang berilmu, orang yang tahu. Ya Allah, tiap. Lah ni senang. Ustaz, makna gapo tu kalau nanti ustaz tengok. Ustaz balik kitab dia. Balik kitab hak tafsir hak ada muhya lah.
Tak ada pun tengok dalam maktabah Syamilah. Tak ada pun buka dalam Google. Ada website-website hok boleh tolong. Tengok makna gapo. Senang lah ni. Dulu tiok, tak ada nak cari mana nak faham. Learning hok dak sampai mata tak saya faham lagi. Orang royak pun dah masuk ngaji setengah-setengah. Dah manusia tu masuk ngaji tapi duk main kau lain. Lepas tu baru tanya tu gapo ustaz ayat ni? Gapo apa budak lah ni ramah masuk ngaji tapi dah ada terosak tak payah. Aku nak main tah habis tu ustaz ya dah masuk ngaji pop minta tinggal habis terosak gapo nama tak tepi habis. So main. Boh dah lebih katuk sorok gapo nama tu kita ngaji. Buat apa? Dia tanya tak boleh jawab. Apa? Ya otak duk lain. Hang kata benar dak dapat dah tak say. Orang dulu tiok tak boleh. Orang lain ni senang doa tak tahu gapo ngaji tadi. Dah bang kata dah kita kena ambil perhatian situ. Lagi pula kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala firman katanya orang yang paling takut paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang berilmu. Nanti kita kesama pada siri yang akan datang insya-Allah. Nah, karena masa kita pun tak sampai pada penghujungnya, maka kita akhiri dengan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.